untuk penyakit yang pertama adalah dinamakan face blindness ataupun dalam bahasa Melayu dia buta wajah. So apa benda kan buta wajah ataupun face blindness ni? Okay, nama lain untuk penyakit face blindness ni juga dikenali sebagai prosopagnosia, yang mana menyebabkan seseorang yang menghidap face blindness ni mengalami kesukaran untuk mengenal pasti wajah-wajah orang di sekeliling dia, sebagai contoh ahli keluarga, kawan-kawan. Dan ada juga kes yang mana seseorang tu mengalami kesukaran untuk mengenal pasti antara wajah dan juga objek, dan ada kes yang agak teruk yang mana dia sendiri sukar untuk mengenal pasti wajah dia sendiri, yang mana kalau dia tengok dekat cermin pun dia tak kenal dengan wajah dia. So apakah faktor-faktor yang menyebabkan penyakit prosopagnosia ni? Prosopagnosia ni terbagi pada dua jenis, yang mana satu jenis tu ataupun dinamakan developmental prosopagnosia, yang mana face blindness ni berlaku disebabkan tiada apa-apa kecederaan lah di otak. Dan sebagai contohnya, selalunya dia diwarisi lah dalam genetik. Kalau dalam genetik dalam ahli keluarga tu ada yang menghidapi prosopagnosia, jadi persen untuk keturunan dia ataupun generasi seterusnya untuk kena prosopagnosia pun tak mustahil. Dan seterusnya adalah acquired prosopagnosia, yang mana penyakit prosopagnosia ni ataupun face blindness terjadi disebabkan terdapat kecederaan di bahagian otak, yang mana yang selalunya kecederaan ni terjadi disebabkan oleh stroke, dan yang seterusnya adalah disebabkan oleh head injury ataupun kecederaan kepada kepala. Buat masa sekarang memang tiada apa-apa treatment ataupun ubat yang boleh mengawal ataupun menyembuhkan penyakit face blindness, tetapi ada kaedah yang dilakukan oleh pesakit-pesakit menghadapi face blindness ni untuk mengenal pasti orang-orang di sekeliling dia. Ada yang mengenal pasti orang lain dengan cara pemakaian, dengan warna rambut. Ada kes yang mana seorang guru ni mengalami face blindness, dia tak dapat nak kenal pasti wajah anak-anak murid yang dalam kelas dia. Jadi apa yang dia buat adalah dia menetapkan tempat anak-anak murid dia untuk duduk, yang mana tempat tu akan kekal daripada awal tahun ke hujung tahun dan tak akan berubah-ubah. Daripada cara tu dia boleh kenal pasti yang mana pelajar yang ni, yang mana pelajar yang tu. Ada juga yang mana pasti daripada gaya, style seseorang tu. Tapi kaedah-kaedah ni juga boleh mengelirukan orang yang memiliki penyakit face blindness, sebab kita tahu style seseorang tu kan dia berubah-ubah. Kalau mungkin kali ni dia buat rambut straight, tapi nanti dia akan buat curl dan sebagainya, dan itu akan mengelirukan pesakit yang menghadapi face blindness. Untuk seseorang tu mengetahui sama ada dia ada face blindness ataupun tidak, ada dua jenis ujian yang boleh diambil dan yang physician akan jalankan, iaitu the Benton Facial Recognition Test dan juga The Warrington Memory of Faces, yang mana kedua-dua test ini dijalankan oleh seorang physician untuk mengenal pasti sama ada seseorang tu ada face blindness ataupun tidak. Tetapi keputusan kedua-dua test ni masih lagi diragui, sebab kadang-kadang dia keluarkan keputusan yang tidak tepat. Dan ada juga test yang boleh diambil secara online, result dia juga tak berapa tepat. Dan apa yang paling penting adalah opinion from the physician sendiri, yang mana opinion daripada physician tu lah yang penting untuk menentukan seseorang tu ada face blindness ataupun tidak.